Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang dikasihi Allah sekalian, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keadaan bahagia, tenang di sisi orang yang tersayang, insya-Allah. Kali ini kita akan bersama saling menasihati antara satu sama lain. Islam memacu kebebasan dan juga keadilan. Kalau kita tengok dalam Quran, agama Islam ni agama yang sempurna, agama yang syumul. Syumul ni dia panggil sempurna, bertepatan dengan fitrah manusia. Siapa pun dia memang tepat. Yang Allah Ta'ala susun, guidekan untuk kita ni, diturunkan Quran, guide untuk kita ni memang tepat apa naluri manusia nak. Kahwinnya, kan, kahwinnya Islam ada. Kita nak makan, Islam ada cara makan, mana nak makan. Kita nak masuk tandas, Islam aturkan jalan dia, macam mana nak masuk. Walaupun bebas, tapi bukan bebas semuanya. Bebas maksudnya bebas, ada guide, ada panduan untuk kita. Kita nak pakai baju pun ada cara Islam dia. Nak tutup badan, mana aurat, mana tak. Tak bebas macam tu. Boleh ke kita tak pakai baju, keluar selamba duduk kedai mamak? Orang tengok memang Instagram viral terus. Kan? Mesti ada panduan dia. Lelaki macam mana? Guide aurat dia. Lelaki kita kata pusat hingga lutut dia tutup. Okey, boleh keluar. Perempuan tapak tangan dan muka dia. Setiap aturan hidup, kita tidur, kita bangun balik, semua berkaitan dengan syariat. Semuanya berkaitan dengan agama Islam. Pastinya ada. Kita bercakap, tuan-tuan. Cakap bukan kosong. Kita cakap satu benda, ajak kepada kebaikan, kita dapat pahala dia. Kita cakap benda yang bagus, kan Nabi sebut al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Kalimah yang bagus itu sedekah. Duit tak ada ni, tabung lalu senyum je lah. Tabung lalu kita senyum. Kita duit tak ada, orang datang, kita cakap benda yang bagus. Orang datang minta duit, janganlah cemuh orang. Tak nak bagi sebab kita tak bawa duit. Mungkin kita cakap benda yang bagus, tayyibah, bagus, silakan. Cakap benda-benda yang bagus dipanggil sedekah. Begitu juga kita kata Islam aturkan cara. Dalam Islam ni dia ada munakahat. Munakahat ni nikah kahwin, cerai berai, munakahat. Muamalat kita perhubungan dengan jiran, perhubungan kita dengan mak ayah kita, muamalat kita beli barang, semua ada perhubungan dalam agama. Jinayat ni benda-benda yang qisas, bagaimana nak balas balik, bagaimana yang kita kata yang disebut hudud yang dibalas balik dipanggil jinayah. Kemudian dia sebut yang keempat, ibadat ni, tuan-tuan, ibadat ni benda yang salat, berkaitan salat, puasa, zakat, semua berkaitan dengan ibadat. Empat benda ni semua ada dalam Islam. Islam agama bebas. La ikraha fid din, tak paksa orang masuk agama kita. Islam tak paksa agama lain masuk agama Islam atas dasar paksaan. Tapi Islam seru, ajak kepada yang lain memeluk agama Islam dengan kerelaan hati dia. Dia rasa nak masuk, ikhlas dia nak masuk, maka Islam belapang dada, buka tangan, tandah dua tangan, terima mereka. Islam membawa konsep keadilan, adilnya Islam. Islam diletakkan yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maksudnya Islam itu tinggi, tidak ada yang paling tinggi daripada Islam. Di antaranya kita tengok keadilan Islam. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah. Sahabat-sahabat Nabi ni banyak, ramai sahabat ni. Di antaranya yang Nabi sebut, Abu Zar Al-Ghifari, Nabi sebut ma aqallatil ghabra wala azallatil khadra asdaqu min rajulin Abu Zar. Tidak ada orang yang paling jujur berjalan atas muka bumi di naungi langit, berjalan lebih jujur daripada Abu Zar. Abu Zar, tuan-tuan, dia ambil konsep apa yang tengok pada Nabi, dia amal. Begitu sahabat yang lain, tengok apa yang Nabi buat, mereka beramal. Abu Zar manusia yang paling jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia ni bila dia masuk Islam, dia tak selindung, dia akan khabarkan dia Islam. Dalam keadaan Nabi kata, la tukhbir bi islamika ahadan fi Makkah. Jangan kau khabarkan keislaman kau, wahai Abu Zar,
sebab aku takut kau kena bunuh. Tapi Abu Zar ni tak kisah. Dia jenis jujurnya. Orang tanya aku direct. Dia nak sebut, dia nak isytiharkan keislaman dia. Ini sahabat-sahabat yang kita kata keadilan yang tinggi yang ada dalam jiwa mereka. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Uthman bin Affan. Dia memerintah dia akan bawa keadilan dia di depan, letakkan keadilan di depan. Kita tak nak benda-benda yang kadang-kadang bila mana kita tak suka pada satu kaum, kita buat zalim pada dia. Sebab orang Arab ni kadang-kadang dia banyak, kita sebut banyak kabilah. Bila banyak kabilah, dia kira puak dia. Dia tak puas hati dengan sana, dia tak berlaku adil dengan puak tu. Dia tak suka dengan puak ni, dia tak berlaku adil dengan puak ni. Contohnya, kita kata bila dia tak suka dengan sejenis dia buat jahat. Kita kata macam kita lah, kita bangsa Melayu, kita tak suka dengan geng kulit hitam, kita buat jahat dengan mereka. Sedangkan mereka pun Islam juga. Islam tak ajarkan macam tu. Islam ajar i'diluhu aqrab littaqwa, berlaku adil lah, sebab dia tu adil tu lebih dekat dengan takwa. Sahabat pernah tanya Nabi, sebab bila berlaku macam tu banyak kabilah, sebahagian kabilah ni terlalu taksub dengan kabilah dia. Dia taksub kabilah dia, betul ke salah ke, dia ikut kabilah dia. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma hiya asabiyah, apa dia yang disebut dengan asabiyah? Lalu Nabi kata, asabiyah ni tuan-tuan, asabiyah ni an tu'ina qaumaka 'ala zulmi, kamu tolong saudara kamu dalam keadaan dia buat jahat dengan orang. Kita backup adik-beradik kita sebab dia buat jahat dengan orang, itu dipanggil asabiyah. Berdosa kita backup adik kita. Dia curi barang orang, kita backup dia. Islam bawa datang keadilan. Dia siapa pun dia, adik-beradik ke, abang ke, adik, dia salah di sisi agama, maka dia dihukum di medan keadilan. Itu Islam bawa sampai tahap tu. Benda ni berlaku dalam masyarakat, berlaku. Islam, Nabi bawa Islam ni pecahkan benda-benda yang macam ni, asabiyahnya, kehambaannya kepada manusia. Bila Islam datang, Nabi bawa Islam ni secara syumul, tak kira puak, tak kira bangsa apa, Islam paling tinggi. Tengok mana Islam, selesai dah. Sebab itu menjadi sunnah, sunnah. Bila kita bersin saja, kita akan sebut apa? Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah, itu tanda, isyarat. Kita sebut Alhamdulillah, tanda Islam dia. Contoh kita pergi negara luar, contohnya kita pergi negara China, negara apa, India. Kita naik bas orang awam, semua India dalam tu. Kita tak tahu mereka ni Muslim ke tak. Kita pergi negara China, kita tak tahu mereka ni Muslim ke tak. Kita duduk sebelah dia, kita tengok tiba-tiba dia bersin, dia sebut Alhamdulillah, mengucap panjang kita. Rupanya dia Islam. Dia sebut Alhamdulillah, kita boleh kenal dia walaupun kita duduk di tempat yang jauh. Islam ambil peranan tu. Kita boleh kenal dengan pakaian, kita boleh kenal Islam dengan tutur kata. Kadang-kadang kita jumpa dengan salam, Assalamualaikum, dia akan bagi salam pada kita. Islam dia. Kita bagi salam, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Tanda Islamnya dia. Jadi sama-sama kita bawa Islam. Jangan kita gunakan, kita kata kita pakai pakaian Islam, kita tak tunjuk Islam yang sebenar. Kadang-kadang ada orang yang gunakan nama Islam jadi buruk dengan sebab kita bawa, kita kata amanah daripada Nabi SAW, amanah daripada Allah, bawa agama Islam dengan sempurna, bawa agama Islam dengan keadilan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi adil semua, anak-anak bini, kita bagi adil semua kawan-kawan kita, kaum kerabat yang mana pun, siapa pun dia, asalkan dia Islam, dia akan dapat bahagian dia. Sama dengan dalam bab zakat, tuan-tuan, tak dipilih bulu, dia Islam, dia cukup syarat, siapa pun dia akan dapat. Tak dipilih bulu, oh kaum kerabatnya, tak dipilih bulu. Zakat ni, dia ni geng mana ni, dia ni sebelah mana, tak dikira sebelah mana, dia Islam, dia cukup syarat di kalangan asnaf, maka Islam tuntut untuk bagikan hak dia. Jadi sama-sama kita renung-renungkan, sama-sama kita fikir, Islam itu bebas, tapi dalam masa yang sama bebas dipayungi dengan syarat adilnya Islam. Tidak ada benda yang paling adil melainkan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah para penonton sekalian, semoga kita dapat sikit apa yang kita bincang hari ini. Semoga kita di kalangan orang yang dirahmati Allah, diberkati Allah, dan kita di kalangan ahli syurga. Amin insya-Allah. Sekadar itu dulu, kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.